Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak ucap terima kasih lah kepada Pipa sebab sudi datang ke sesi kita pada hari ini. Jadi macam mana? Pipa boleh ceritakan sikit tak? Macam mana perjalanan Pipa ke sesi hari ini? Sesi hari ni tadi saya tidur, lepas tu bangun, lepas tu terus siap-siap pergi sesi ni. Tak rushing lah ke ni? Tak. Pipa dah makan ke belum? Dah tadi. Dah nasi. Macam mana Pipa? Minggu ni saya rasa minggu yang minggu study week lah kan. Jadi macam mana Pipa? Dia rasa macam sedikit macam penat sikit lah sebab kita orang minggu depan banyak assignment tu kami. Lepas tu berbeting lagi kita buat kan. Berbeting pula nak buat tu bukan dalam sehari, 2 hari, 3 hari kan. Nak kena hantar 3 bulan tu. So saya kata nak start malam ni, tapi macam fikir macam malas lagi, macam tak sihat lagi kan. So esok pula ada dinner kan. So saya fikir macam saya nak start dalam hari Sabtu macam tu. Harus sempat lah Sabtu. dengan studinya tak mana lagi. Maknanya Pipa belum start tadi. Ni benda tu mengganggu Pipa lah. Agak malu lah sebab risau takut sem ni result betul-betul drop kan. Sebab 2 sem yang lepas memang betul-betul drop. So macam risau lagi lah, takut makin drop. So tak sampai target yang nak tu. Sebab apa drop? Mungkin kalau macam masa sem 2 itu sudah tahu nak, mungkin sebab study kot, kurang study pun dah seminggu kan. Lepas tu banyak ada program apa semua kan. So mungkin sebab tu lah tak ada masa untuk study. Tu sem ni pun saya nampak macam dia makin teruk sebab assignment pun buat last minute semua. Lepas tu apa yang dibelajar pun macam tak faham mana macam tu. So saya macam agak risau lah untuk sem ni, takut tiba tak dapat 3 ke atas ke apa ke macam tu. Sebelum ni dapat 3 ke atas ke apa? Alhamdulillah sebelum ni dapat 3 ke atas. Masih Cuma 2 sem yang ke belakang lah tak dekan. Sem 1 dekan. So macam harap sem ni macam nak dekan. Tapi macam tak ada harapan sikit. Macam tak apalah, dapat 3 ke atas pun dah bersyukur lah. Macam tu. Saya harap Pipa dapat cari masa lah untuk kita orang panggil mengulang kajian supaya grade Pipa tak jatuh lagi lah. Dan besar harapan saya lah untuk Pipa untuk dekan lah. Okay. Sebelum saya teruskan sesi, saya akan jelaskan lah apa yang akan berlaku dalam sesi kita pada hari ini. Okay, saya macam biasa, saya kaunselor Pipa, akan mendengar segala perkongsian Pipa dan mencuba bantu Pipa lah untuk selesaikan isu Pipa awal lah. Dan Pipa hari ini sebagai klien saya, suka saya bolehlah berkongsi segala apa yang Pipa rasa dalam diri Pipa lah. Dan Pipa sekiranya perkongsian tersebut saya mendapati membawa kemudaratan lah kepada Pipa, saya minta izin Pipa untuk panjatkan kepada pihak yang berwajib lah. Dan sesi kita hari ini mungkin tak lama, mungkin langsung selama 20 minit, 30 minit macam tu lah. Pipa okey ke? Okay. Dan suka saya ingat kembali kita merahsiakan lah apa yang berlaku dalam bilik ni, mana adanya penjawab kita yang Pipa lah untuk rahsiakannya. Okay, sebelum ni kita dah buat sesi, di mana sesi itu kita ada berkongsi lah yang Pipa menjadi orang tengah dipergunakan lah oleh orang yang Pipa anggap sebagai seorang kawan yang mungkin Pipa perasan. Dan kita nak tanya Pipa lah, sepanjang kita buat sesi ni, apa yang Pipa nampak dekat perubahan diri Pipa? Mungkin saya dah mula macam sedar lah. Rupanya yang menjadi berbeza ni adalah pilihan kita sendiri. Kita boleh je nak tolak ajarkan orang lain, tapi sebab kita pilih untuk menjaga hati orang lain, kita terpaksa korbankan diri untuk macam tolong dia. Lepas tu saya macam sedar lah masalah saya dengan kawan saya lelaki tu just macam masalah dengan diri saya sebenarnya. Mungkin saya tak boleh lepaskan dia sepenuhnya, ataupun mungkin saya macam fikir mungkin saya macam takut kehilangan dia, ataupun saya
rasa macam ada kepemilikan dengan dia tu. Macam oh dia ni kawan aku, so orang tak boleh kawan dengan dia macam tu. Saya sedang benda tu ada diri saya, so saya macam dah buang dah benda tu. Saya fikir tak apalah, tak payahlah, sebab yelah kita tanggungjawab kita ni just macam tanggungjawab kita just jaga diri kita daripada nak rasa sakit apa semua. Ini kalau orang nak pergilah, kalau orang nak datang lah macam tu. Maknanya Pipah dah kurang peduli lah siapa yang nak datang, siapa yang nak stay, siapa yang nak pergi. Betul kan? Okay, saya nak tanya lah, apa perasaan Pipah sepanjang kita menjalankan sesi? Perasaan saya pada mula sesi tu saya macam penuh rasa macam pendam masalah apa sebab tak tahu nak luah kat siapa kan. Sebila luah dalam sesi tu dia agak lega, tapi daripada sesi satu tu dia macam tertrigger, macam trigger lah sikit sebab kita buka balik apa yang kita pendam kan. Lepas tu sesi 2 yang terbaru tu macam saya mula macam rasa lega sikit sebab dapat meluah walaupun bukan depan dia kan. Lepas tu saya macam dapat sedar lah rupanya selama ni saya jadi people pleaser sebab saya takut orang pandang buruk ke saya, takut orang cakap saya ni sombong, tak nak tolong orang apa semua macam tu. So untuk sesi ni saya macam datang tadi pun saya macam agak lega dengan semua masalah yang melibatkan manusia tu, orang-orang yang terdekat dia macam hilang macam tu je. Macam tak hilang sebenarnya, tapi macam hilang sedikit lah, macam boleh kawal lagi. Betul. Kawal lah. Okay. Sepanjang kita buat sesi ni juga, apa perkara yang paling menunjukkan Pipah? Menunjukkan saya? Mungkin yang bab yang saya sedar yang people pleaser ni adalah tanggungjawab kita. Macam pilihan kita jadi macam tu. Kita yang pilih untuk tolong orang, kita yang pilih untuk korbankan diri kita untuk orang lain macam tu. So kita boleh je macam nak tolak pertolongan orang lain, macam bagi alasan ke apa kan. Tapi sebabkan ada satu perasaan yang macam takut orang judge ke, takut orang macam fikir macam oh dia ni sombong, tak tolong apa semua kan. Itu jadi memilih untuk tolong orang walaupun pada masa tu kita sendiri pun dalam kesusahan tu. Seandainya lah Pipah ada orang nak menggunakan Pipah lagi, apa pilihan Pipah? Mungkin kalau macam pertolongan dia tu tidak memudaratkan diri saya akan tolong sedikit. Kalau macam memudaratkan, saya macam fikir tak, mungkin saya akan cuba untuk menolak. Macam cakap lah, aku pun ada hal aku sendiri, so macam tak apalah, tak payah cari orang lain lah macam tu. Tapi aku akan cuba tolong kau juga walau macam mana pun, tapi bukan sepenuhnya lah. Banyak Pipah sekarang meletakkan sedikit boundaries lah. Betul. Okay Pipah, seterusnya saya rasa sepanjang kita bersesi ni jugalah, Pipah ada sedar tak dari awal sesi apa pola perubahan tingkah laku, selain emosi, tingkah laku? Kalau aku mungkin masa awal sesi tu saya masih jadi yang diri yang lama, iaitu macam stay macam kesian dekat orang, lepas tu mesti kisah pasal-pasal orang lain. So bila sesi ni diri macam dah macam bukan tak kisah langsung, macam fikirkan diri sendiri dulu berbanding orang lain dulu. Sebab saya terbaca satu kata ni lah, love yourself before love someone else. Macam tu. So bila daripada kata tu saya mula sedar macam sebelum kita nak sayang orang ataupun kita nak berkenalan dengan orang lain ke apa ke, tak kisahlah kawan ke, boyfriend ke apa semua kan, kita cuba untuk sayang diri kita sendiri dulu. Kita cuba untuk macam ubah apa yang kurang pada diri kita dulu. Lepas tu apa yang kita tak mampu, kita janganlah buat. Macam fikir diri sendiri dulu sebelum kita fikir hal orang lain. Macam mana Pipah nak bezakan kalau tersebut yang antara kemampuan Pipah? Macam mana Pipah nak tahu dekat mana Pipah mampu banyak? Mungkin kalau macam
sekarang ni cerita lah, saya kan terangkan atas sihat kan. Kalau dah bulan tu ni saya cakap, oh tak boleh lah sebab aku tak mampu nak tolong untuk ni sebab aku tak sihat. Kalau segi kewangan pula mungkin macam boleh cakap lah, aku pun struggle untuk struggle untuk belanja. So aku tak boleh tolong kau lagi. Tapi kalau kau nak minta tolong hal lain macam macam aku share makanan ke apa ke, aku boleh tolong situ. Macam saya tengok dulu kemampuan diri saya setakat mana untuk tolong dia. Kalau macam tak mampu, okay, macam tak, bukan tolak tapi cuba untuk mampu separuh ataupun tolong separuh ataupun tolong sedikit lah macam tu. Maksudnya berpada-pada lah. Berpada-pada. Okay. Sekiranya Pipa nak macam apa Pipa nak cakap kat diri Pipa pada diri Pipa? Diri dulu. Saya rasa saya nak gunakan kata-kata yang saya dapat tadi lah, yang love yourself before you love someone else kan. Mungkin saya nak cakap kat diri saya dulu, kalau jumpa dengan diri saya dulu, saya cakap jangan mudah percaya orang, jangan mudah kesian ke orang, and the last kau seorang-seorang juga. Seorang-seorang macam mana? Yelah macam macam sekarang ni kan, macam isu saya dengan lelaki tu pun ada. Kan saya banyak tolong lelaki tu kan, dari segi duit apa semua kan, saya tolong dia macam provider macam tu. So bila dah jadi macam ni, dia tinggalkan macam tu je, semua kebaikan yang saya buat kat dia, dia lupa macam tu. So tak guna kalau kita buat baik orang, lalas orang tu akan lupa bila macam kita ada isu ke apa ke dengan dia macam tu. Maknanya Pipa boleh jadi provider. Kalau seorang perempuan. Ya. Sebab agak pelik sebenarnya. Saya ni lelaki kan. Bila Pipa jadi saya agak sepati lah. Okay. Okay. Saya nak minta Pipa, dia tak tinggalkan mesej dekat diri Pipa yang masa depan. Masa depan. Okay. So mungkin saya akan cakap, lepas ni jangan mudah catch feeling dengan orang. Orang buat baik macam mana pun, just macam anggap kawan biasa je. Jangan mudah kesian ke orang. Sayang tu boleh, tapi jangan sampai mengubahkan diri sendiri, sampaikan sanggup jadi provider, sanggup buat apa sajalah untuk lelaki yang kita sayang kan. Dan mungkin lepas ni berpada-pada lah dalam mengenal lelaki, sebab sebelum ni dah banyak dah pengalaman benda sama, tapi still macam tu. And then mungkin banyakkan habiskan masa dengan kawan-kawan yang sentiasa ada, daripada susah sampai senang. Saya ada buat urusan kecil lah. Okay. Tadi Pipa, saya dah banyak ajukan soalan ke Pipa. Di mana Pipa, nilai dari Pipa sebenarnya saya dah tengok. Di mana Pipa, saya nampak kat sini semakin ke arah positif lah. Di mana Pipa lebih level itu lebih tinggi lah. Dan Pipa pun saya nampak sekarang lebih bertanggungjawab lah. Dan saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada Pipa, sebab saya tak sangka Pipa boleh berubah, boleh beradaptasi secepat ini. Dan apa yang Pipa nak ucapkan kepada diri Pipa sekarang? Saya cakap kau dah buat yang terbaik, dan teruskan. And then untuk yang fasa-fasa untuk mengubah diri, untuk blow upkan diri ni, teruskan, jangan putus asa sampai kau dapat hasilnya. Mungkin bila dapat hasilnya orang akan nampak kau ada nilai sebenarnya. Sebab sebelum tu pun kau dalam proses ni pun ada yang macam merendahkan apa semua. Kau jangan ambil benda tu as
lemah. Tanpa lemah untuk kau macam tu. Saya ambil sebagai semangat macam tu. Saya sekali lagi mengatakan saya bangga lah Pipah. Sebab saya tengok Pipah ni walaupun orang selalu kritik kan, tapi Pipah selalu strong, tak bisa dan cuba ubah diri. Betul. Ada Pipah nak berkongsi lagi ke? Ataupun nak ada soalan ke macam ni? Tak ada apa lah, cuma macam saya sekarang ni pun just macam dalam fasa yang macam tadi lelaki cakap macam dah mula ada tanggungjawab kat diri kan. Tapi sebab saya fikir benda tu saya perlu ada. Sebab sebelum lama ni pun saya dah macam cakap lupakan diri saya sendiri, macam melebihkan orang lain kan. So saya fikir benda tu perlu ada dalam diri saya, and then mungkin tu cara untuk saya naikkan value diri saya balik. Mungkin saya tu jadikan mau cakap apa, bersinar kan, macam tu bersinar. Macam saya cakap sebenarnya kan saya jadi MC lah apalah kan. Mungkin dari segi tu mungkin orang akan nampak saya macam tak mudah lah, macam tak terlalu mau cakap dekat tak seperti yang diorang fikirkan lah, sebab bukan diorang rendahkan kan. So bila mungkin bagi saya memanglah dalam proses ni akan ada orang yang macam ya ke kau ni kan. Tapi bila dah dapat hasil, orang macam orang tu sendiri akan tanyakan kita macam mana kita sampai ke stage tu macam tu. So saya harap saya jadi macam tu lah. Saya harap fasa-fasa saya untuk glow out ni berjaya, and then mungkin akan still istiqomah lah. Istiqomah. Okay. Saya nak buat satu sikit lah aktiviti. Sekejap je. Dia macam nak bagi semangat lah. Okay, saya nak Pipah genggam tangan. Lepas tu cuma ulang lagi apa saya cakap. Saya bertanggungjawab terhadap diri saya untuk terus bersinar. Untuk blow up. Aku boleh. Saya nak Pipah ambil masa cakap sekuat hati. Sekuat dalam hati tu sekuat. Ikut Pipah yang mana Pipah rasa boleh meningkatkan semangat. Okay. Saya bertanggungjawab untuk apa tadi? Saya bertanggungjawab untuk terus bersinar. Blow up. Saya boleh. Saya bertanggungjawab untuk terus bersinar. Blow up. Saya boleh. Boleh. Okay, saya harap Pipah terus macam Pipah cakap tu istiqomah lah. Betul. Terus blow up. Sebab saya nampak perubahan Pipah dalam Pipah lah. Saya harap segala perbincangan kita ni memberi makna lah kepada Pipah. Okay. Kita dah sampai di penamatan sesi sebenarnya. Kalau sekiranya Pipah masih ada ada isu ataupun ada perkara yang masih Pipah ingin meluahkan, bolehlah Pipah boleh jumpa saya lagi kan. Tapi kita buat sesi yang lain lah. Boleh ke? Okay, dan itu saja. Pipah ada lagi ke nak kongsi ataupun tak ada lah? Okay, setakat itu saja sesi saya. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Pipah sanggup, boleh saya katakan Pipah ni seorang yang berani lah untuk berkongsi dengan saya. Dan saya bangga lah terhadap Pipah. Sebanyak 3 sesi saja mampu menunjukkan perubahan yang ketara lah dalam diri Pipah. Okay, itu saja dari saya. Sebelum saya terlupa, suka saya ingatkanlah segala perkongsian dalam bilik ni adalah menjadi tanggungjawab saya dan Pipah lah untuk merahsiakannya. Okay, Pipah? Itu saja dari saya. Saya tangguhkan sesi kita pada malam ni. Okay, terima kasih Pipah.
you.